Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan penerangan berkaitan pemakanan untuk mengawal kencing manis. Apakah itu diabetes ataupun kencing manis? Terdapat 3 jenis kencing manis, iaitu jenis 1 yang kebiasaannya berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Organ pankreasnya tidak mampu menghasilkan insulin. Ianya memerlukan suntikan insulin untuk mengawal aras gula dalam darah. Manakala jenis 2, badan tidak menghasilkan insulin yang mencukupi atau sel tidak bertindak balas dengan insulin sebaiknya, dan diabetes gestasi kebiasaannya berlaku di kalangan wanita hamil. Apakah faktor risiko berlakunya kencing manis jenis 2? Faktor pertama adalah berkaitan dengan pola pemakanan, gaya hidup tidak sihat dan juga masalah kegemukan. Pengambilan gula, lemak dan kalori yang berlebihan akan bertukar menjadi lemak, seterusnya mengakibatkan insulin resisten yang lama-kelamaan berkembang menjadi penyakit kencing manis. Bagaimanakah boleh mendapat kencing manis? Kesemua makanan berkarbohidrat akan ditukar kepada gula di dalam darah dengan bantuan insulin. Insulin mengangkut gula ke dalam sel-sel untuk membentuk tenaga. Apabila ketiadaan insulin atau insulin tidak berfungsi, ia menyebabkan gula dalam darah tidak diangkut ke dalam sel. Mari kita lihat panduan pemakanan untuk mengawal gula di dalam darah. Mengapa perlunya amalan pemakanan yang baik? Yang pertama, untuk memperolehi nutrien yang perlu bagi mencapai kesihatan yang unggul. Yang kedua, untuk mengawal paras gula di dalam darah. Ketiga, untuk mencapai dan mengekalkan berat badan yang sesuai. Dan keempat, untuk mengelakkan atau melambatkan komplikasi diabetes. Kita hendaklah merancang makanan yang kita ambil setiap hari, bermula dengan waktu makan yang teratur, iaitu waktu makan utama termasuk sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam, manakala makanan snacking atau kudapan termasuk minum pagi, minum petang dan juga makan malam bergantung kepada keperluan tenaga seseorang. Kedua, pilih jenis makanan yang bersesuaian, iaitu makanan yang mengandungi gula yang rendah. Dan yang ketiga, kurangkan pengambilan garam, iaitu makanan yang proses dan juga makanan di dalam tin. Dan yang keempat, mengurangkan pengambilan lemak serta makanan yang tinggi kolesterol seperti makanan segera dan juga makanan yang tinggi dengan kandungan lemak dan kulit. Amalkan pola pemakanan yang sihat dan seimbang, iaitu makanan yang mengandungi protein, lemak dan juga karbohidrat. Elakkan makanan yang tinggi dengan kandungan glycemic index ataupun kandungan gula yang tinggi. Kurangkan pengambilan lemak dan tinggikan makanan yang tinggi serat boleh membantu mengurangkan paras gula di dalam darah dan mengurangkan masalah kolesterol. Mari kita lihat jenis dan jumlah makanan berdasarkan Ryan Road atau lebih dikenali sebagai panduan traffic light. Yang pertama, warna merah bermaksud makanan yang dielakkan, yang warna kuning bermaksud makanan yang disukai, dan warna hijau adalah makanan yang bebas diambil. Ini adalah contoh makanan yang mengandungi gula ringkas. Gula ringkas boleh menyebabkan paras gula di dalam darah meningkat dengan cepat, termasuklah air tebu, kaya, madu, jam, sirap, bubur manis, susu di dalam tin, minuman 3 dalam 1 dan kuih-kuih manis.
Manakala makanan yang bebas dimakan bermaksud secara rasionalnya tidak mengandungi gula ringkas dan tidak mempengaruhi aras glukos dalam darah. Ia termasuklah sayur-sayuran hijau, semua jenis minuman tanpa gula, rempah dan perasa yang kurang garam, daging, ayam, telur yang dibuang lemak dan rendah kolesterol, serta sup kosong. Dan mestilah mengamalkan cara makanan yang sihat, seperti masakan bakar dan panggang. Makanan yang bebas juga terdiri daripada sayur-sayuran hijau dan juga pelbagai jenis sayuran berwarna-warni yang memberikan vitamin dan mineral kepada kita. Makanan yang boleh disukat terdiri daripada bijirin dan hasil bijirin seperti roti, beras dan ubi-ubian, susu dan hasil tenusu, kacang dan kekacang, serta buah-buahan. Ini adalah contoh sukatan nasi yang perlu dihadkan. Seperti yang kita lihat dalam gambar, sendok nasi yang digalakkan adalah 2 hingga 3 sendok untuk setiap hidangan. Pengambilan nasi yang berlebihan sememangnya akan menyebabkan bacaan gula meningkat. Elakkan mengambil 1 pinggan penuh nasi kerana ianya melebihi sukatan yang disarankan, iaitu biasanya lebih dari 5 sendok nasi. Ini adalah contoh persamaan 1 sendok nasi dan juga nilai gula di dalam makanan yang kita dapat lihat. Bermaksud, kita boleh mengambil 2 hingga 3 gandaan daripada apa yang kita lihat di dalam gambar ini. Untuk sukatan buah-buahan pula, kita disarankan untuk mengambil 1 hingga 2 hidangan dalam masa 1 hari untuk memastikan bacaan gula berada dalam tahap kawalan. Dan kita perlulah mengambil diet yang sihat dan seimbang mengikut saranan Pinggan Sihat Malaysia. Ini adalah contoh makanan yang tinggi serat yang membantu memperlahankan gula bergerak ke dalam darah dan juga mengurangkan masalah sembelit dan membantu kita lebih kenyang serta mengurangkan masalah kolesterol. Antara contoh makanan yang tinggi serat adalah capati, buah-buahan segar, nasi beras perang, bubur oat, tahu sumbat, tepung mil penuh, biskut tinggi fiber, dan roti mil penuh. Ini adalah gambaran set hidangan makanan tengah hari yang dapat kita lihat secara praktikal, iaitu 1 mangkuk Cina yang kecil untuk sukatan nasi, 1 ketul ayam yang dibakar, dan juga sukatan sayur yang lebih banyak daripada protein dan juga karbohidrat untuk membantu mendapat serat yang mencukupi. Ini adalah contoh yang kedua dan ini adalah contoh yang ketiga. Secara umumnya, ini adalah contoh sukatan makanan untuk seharian yang membawa 1,800 kilokalori tenaga dengan 14 pertukaran karbohidrat. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, terdapat sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam serta minum malam. Sarapan pagi, kita disarankan mengambil bihun, nasi, mi, kuih tiaw sebanyak 1 cawan sahaja, iaitu bersamaan dengan 2 pertukaran karbohidrat. Ataupun boleh mengambil 2 keping roti dalam bentuk sandwich ataupun 6 sudu makan oat bersama dengan 1 gelas atau 4 sudu makan susu rendah lemak. Untuk minum pagi, boleh mengambil 3 keping biskut bersamaan dengan 1 pertukaran dan juga dengan air 1 gelas. Untuk makan tengah hari, dibolehkan mengambil nasi, sebaiknya nasi yang tinggi serat, iaitu sebanyak 1,5 cawan atau 1 mangkuk Cina yang kecil, diikuti dengan protein seperti ikan, ayam, daging dan telur 1 ketul dengan cara masakan sihat.
buah-buahan sebanyak 1 pertukaran, dan air kosong sebanyak 1 gelas. Untuk minum petang, dibolehkan mengambil sandwich 1 keping iaitu 1 pertukaran, atau kuih ataupun jagung rebus. Dan untuk makan malam, disarankan mengambil nasi beras merah sebanyak 1,5 cawan ataupun 1 mangkuk Cina kecil bersama ikan, ayam, daging atau telur yang dimasak dengan sihat, dan juga sayur-sayuran yang sihat sebanyak 1 cawan atau lebih, dan buah-buahan sebanyak 1 potong atau 1 pertukaran, dan air kosong. Untuk minum malam, dibolehkan mengambil susu rendah lemak ataupun 4 sudu makan bersamaan 1 pertukaran karbohidrat untuk membantu merasa lebih kenyang. Diharapkan semua kita dapat mengamalkan cara pemakanan yang sihat dan seimbang dan untuk memastikan bacaan gula berada pada tahap yang optimum. Sekian, terima kasih.